Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ahmad Muazzam Mahriz bagi pihak UiTM Student Surgical Association USSA mengalu-alukan kehadiran hadirin sekalian ke webinar Live Kesedaran Kanser Esophagus 2021. Webinar ini dianjurkan oleh Persatuan USSA Fakulti Perubatan UiTM. Hadirin yang dimuliakan, majlis akan bermuntah sebentar sahaja lagi. Hadirin sekalian juga diminta mengikuti program ini sehingga ke akhir majlis. Buat pengetahuan anda, sesi questions and answer Q&A akan dibuka pada sepanjang webinar ini. Pihak kami amat mengalu-alukan soalan anda bagi webinar ini. Sebuah Google Form disediakan di ruangan Q&A bagi mencatat kehadiran para hadirin. Para hadirin juga boleh memberi maklum balas mahupun penambahbaikan daripada pihak hadirin bagi webinar yang akan dijalankan pada masa hadapan. Terima kasih atas kerjasama semua. Okay. Dengan itu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Selamat datang kami ucapkan buat hadirin yang dimuliakan sekalian ke webinar Live Kesedaran Kanser Esophagus Food Pipe Cancer A Rising Killer. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, bulan Mac merupakan bulan kesedaran bagi kanser esophagus dan dengan peluang ini, kami mengambil inisiatif untuk menyebarkan kesedaran kanser ini kepada masyarakat, termasuklah para hadirin sekalian. Dengan ini, kami berharap agar para hadirin dapat mengambil pengajaran dan menyambung rantaian kesedaran kanser esophagus kepada rakan-rakan dan komuniti para hadirin sekalian. Webinar ini merupakan sambungan daripada siri webinar live yang telah dianjurkan daripada pihak USSA pada setiap bulan kesedaran kanser. Saya, Ahmad Muazzam Mahriz, merupakan moderator anda bagi petang ini. Dan dengan rendah hatinya, saya bersyukur diamanahkan peranan ini. Untuk makluman para hadirin sekalian, sesi webinar petang ini akan dimulakan dengan penceramah kita, Dr. Muhammad Firdaus bin Cik Ani. Sebelum itu, ingin saya menceritakan serba sedikit berkenaan latar belakang penceramah kita. Beliau, Dr. Muhammad Firdaus bin Cik Ani, menghabiskan latihan sarjana muda beliau di Royal College of Surgeons in Ireland pada 2010. Pada tahun 2013, beliau menyertai UiTM sebagai pensyarah pelatih. Beberapa tahun kemudian, beliau memperoleh PhD dalam pembedahan am dari UKM pada tahun 2019. Kini, beliau berkhidmat sepenuh masa selaku pensyarah dan pakar bedah am di Fakulti Perubatan UiTM. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama melafazkan syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul bagi menjayakan program pada petang ini. Bagi memberkati majlis pada petang ini, dijemput saudara Muhammad Nur Hidayat untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Allahumma ya Karimu ya Rahim. Cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis kempen kesedaran kanser esophagus yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada saudara Nur Hidayat atas bacaan doa sebentar tadi. Bukan rumput sebarang rumput, rumput penghias tepi halaman. Bukan jemput sebarang jemput, jemput bersama mendengar syarahan. Tanpa berlengah lagi, majlis seterusnya mempersilakan Yang Berbahagia Dr. Muhammad Firdaus Cik Ani untuk menyampaikan penerangan beliau berkaitan kanser esophagus. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke semua? Boleh, Doktor. Okey. So, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur UiTM Student Surgical Association kerana sudi menjemput saya pada hari ini untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang kanser esophagus.
Diharapkan hadirin sekalian semua berada dalam keadaan sihat sejahtera zaman-zaman pandemik, so semua kena jaga diri. Tajuk yang diberikan untuk saya berkongsi pada hari ini adalah tentang kanser esophagus. Tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan. Sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut, apa itu esophagus sebenarnya? Esophagus ni dia merupakan saluran makanan yang terletak di belakang tekak yang menyambungkan saluran makanan di atas, iaitu bahagian tekak semasa kita menelan mulut. Dan makanan tu apabila telan, dia akan jadi food bolus ataupun gumpalan makanan akan ditolak oleh esophagus untuk turun ke dalam perut untuk proses penghadaman seterusnya. Esophagus ni dia merupakan kesinambungan daripada awal saluran makanan. Panjang esophagus ni sekitar 25 cm dan dia berbeza dari setiap individu. Kalau struktur badan seorang tu tinggi, mungkin panjang dia lebih dari 25 cm dan sebaliknya. So dasarnya, esophagus ni kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian 1/3 atas, 1/3 tengah dan 1/3 di bahagian bawah. Fungsi untuk esophagus ni hanyalah untuk menyambungkan saluran makanan daripada tempat kita menelan, anak tekak, pharynx dan untuk membawa makanan turun bawah ke bahagian perut. Esophagus ni sebenarnya dia tidak menyimpan bolus makanan pada kadar yang lama. Kerana setiap kali kita telan, sel saraf di bahagian awal esophagus tu dia akan mengaktifkan sistem saraf, isyarat saraf untuk memulakan proses penolakan makanan yang dinamakan peristalsis. Hanya perut yang bertanggungjawab untuk mencampur adukkan makanan dan menyimpan makanan untuk sementara waktu. Dan asid perut akan bertindak balas dengan makanan tadi untuk memecahkan dan memulakan proses penghadaman seterusnya. Okey, untuk memahami dengan lebih lanjut apa itu kanser esophagus, mari kita lihat apa itu definisi kanser. Kanser ni pada dasarnya adalah sejenis penyakit di mana sel-sel yang membiak dan merebak tanpa kawalan. Dan sehingga dia boleh menyebabkan dia invade ataupun dia melepasi, dia menelan sel-sel sekitar. Apabila ini berlaku, sel-sel tidak lagi mampu untuk mengawal selia sel-sel yang tak normal tadi dan akan menyebabkan sel-sel tadi menjadi gumpalan yang lebih besar. Dan apabila sel-sel itu membesar menjadi kanser yang lebih besar, dia akan menyebabkan organ-organ yang lohong. Sebagai contohnya usus dan esophagus boleh menyebabkan saluran tersebut tadi tersumbat. Apabila sel-sel yang kanser tadi sudah cukup besar, maka dia akan merebak melalui salur-salur darah. Dan apabila ini berlaku, sel-sel tadi dia boleh merebak ke organ-organ lain yang menyebabkan kegagalan organ-organ utama. Dan apabila organ-organ utama yang penting dalam untuk kehidupan itu gagal untuk berfungsi, maka ianya boleh menyebabkan kematian. So, untuk tajuk utama kita bahas ni, apa itu kanser esophagus? Berbalik kepada definisi kanser dan definisi esophagus tadi, adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel yang abnormal di kawasan esophagus. Kanser esophagus ni dia menyebabkan lebih kurang 5.3% kematian dari kanser seluruh dunia. Pesakit seluruhnya lambat datang untuk mendapatkan rawatan akibat kanser esophagus ni. Hal ini demikian kerana salur makanan esophagus ni dia adalah seperti ibarat satu pipe macam balon yang panjang. Apabila kita menelan, tempat yang saluran esophagus yang sebelum gumpalan makanan tu dia akan mengecut dan menyebabkan penolakan bolus makanan itu turun ke bawah. Dan dalam masa yang sama, apabila peristalsis itu tidak berlaku, esophagus ini boleh mengembang. So, disebabkan oleh keadaan esophagus yang mampu untuk mengembang, maka kalau sel kanser yang dalam jumlah yang sedikit, yang tidak cukup besar, selalunya pesakit tidak akan mengalami apa-apa simptom. Dan apabila pesakit mula merasai simptom-simptom tersebut, maka selalunya kanser tersebut sudah berada pada saiz yang agak signifikan. Terdapat 2 jenis kanser esophagus yang utama,
iaitu squamous cell carcinoma dan adenocarcinoma. Yang tu kita akan bincangkan di slide seterusnya. Mengenai kanser esophagus di Malaysia, berdasarkan Malaysia National Cancer Registry report daripada tahun 2012 ke 2016, iaitu ini adalah laporan terkini untuk kanser di Malaysia. Rakyat Malaysia secara amnya konsisten dengan seluruh dunia yang lain. Kebanyakannya hanya akan datang pada kadar waktu yang lewat. Dan MNRC quote dalam dia punya report, 80% pesakit kanser yang datang untuk mendapat rawatan sudah berada di tahap yang lanjut, iaitu tahap ketiga dan tahap keempat. Perkara ini berlaku atas beberapa faktor lah. Yang pertama, faktor penyakit itu sendiri. Sebagaimana yang diterangkan sebelum ini, esophagus tu dia boleh berkembang, dan apabila dia mengembang, kadang-kadang simptom sudah lambat datang. Itu satu. Yang kedua adalah kurangnya kesedaran tentang penyakit ini, sebab dengan antara sebabnya adalah kanser esophagus ni tak ramai yang tahu tentang kanser esophagus. Dan apabila kita tak tahu, kita tak aware dan kita tak ambil, macam mana nak cakap, dia macam dia lambat untuk nak mendapat rawatan. Because bila kita tak ada awareness, kita tak terfikir yang kanser tu ada dan kita selalu fikir masalah tu ada disebabkan oleh benda lain, maka diagnosis yang kita boleh berikan kepada pesakit selalunya lambat. Di Malaysia, kanser yang lebih menonjol berdasarkan MNRC report, squamous cell carcinoma yang lebih dominan. Akan tetapi, sejak kebelakangan ini, makin banyak kita menjumpai adenocarcinoma, dan tak mustahil untuk adenocarcinoma akan mengambil alih teraju daripada squamous carcinoma dalam kanser esophagus. Sebelum kita pergi lebih jauh, mesti tertanya-tanya kan, apa itu beza squamous cell carcinoma dengan adenocarcinoma ni. Squamous carcinoma adalah kanser yang berasal daripada sel-sel permukaan. Squamous carcinoma ni adalah sel-sel yang terletak pada permukaan esophagus. Okay, dia kanser untuk adenocarcinoma, untuk squamous cell carcinoma ni dia lebih kerap dijumpai di bahagian tengah dan bahagian atas esophagus. Kan esophagus tadi kita boleh bahagi kepada 3 bahagian, di bahagian awal dan bahagian pertengahan. Secara amnya, lelaki lebih kerap menghidapi kanser squamous cell carcinoma ni. Hal ini adalah kerana kumpulan yang berisiko adalah, yang pertama adalah golongan perokok tegar. Golongan perokok tegar ni sebenarnya golongan yang dah hisap rokok kuantiti yang sangat banyak dalam jangka bertahun-tahun. Ini mungkin salah satu penyebab kenapa lelaki lebih banyak mengidap kanser esophagus berbanding wanita. Tapi jaga-jaga tuan dan perempuan. Sebab kebelakangan ini, makin ramai juga wanita yang sudah merokok, dan tak mustahil satu hari nanti, kalau pencegahan tidak dilakukan, jumlah orang lelaki dan orang wanita dan orang perempuan yang mengidap kanser esophagus mungkin seiringan. Antara faktor lain yang menyebabkan squamous cell carcinoma ni adalah pengambilan alkohol yang berlebihan. Dan kalau kita tengok setakat ni di Malaysia, kebanyakan orang-orang yang mengambil alkohol lebih dominan kepada di pihak lelaki. Akan tetapi, macam saya cakap tadi, jika langkah pencegahan tidak diambil dan semakin ramai wanita yang mengambil alkohol, tak mustahil jumlah lelaki dan wanita yang mengidap kanser esophagus jenis squamous cell ini mungkin seiringan. Ada setengah orang pernah mendapat rawatan radiation therapy atau radioterapi ke bahagian dada yang menyebabkan radiasi sampai ke kawasan esophagus. Dan ini juga merupakan salah satu faktor bagaimana squamous cell carcinoma itu boleh berlaku. Dan yang terakhir dan yang selalu dikaitkan dengan kanser juga adalah sejarah kanser dalam keluarga. Mungkin disebabkan oleh faktor genetik, faktor keturunan. Buat masa ini, kanser esophagus kita belum dapat mengenal pasti spesifik gene yang menyebabkan kanser esophagus. Apa pula itu adenocarcinoma esophagus? Kanser esophagus jenis adenocarcinoma ini adalah kanser yang bermula daripada sel-sel kelenjar. Sel-sel kelenjar ni kebanyakan masa dijumpai di bahagian perut yang dia mengeluarkan jus-jus ataupun asid perut. Kebanyakan masa adenocarcinoma ni dia berlaku di bahagian bawah esophagus.
hal ini adalah yang selalu dikaitkan dengan masalah reflux asid yang berpanjangan. Tuan-tuan dan puan-puan, sel-sel di permukaan esophagus ni sebenarnya Tuhan tak cipta untuk bertahan dengan kadar acidity yang tinggi. So apabila asid perut itu telah terdedah kepada bahagian bawah esophagus dalam tempoh yang lama, sel-sel dekat bawah esophagus tadi, dia boleh proses adaptation, dia akan mengadaptasi untuk bertahan dengan asid. Dan untuk proses adaptasi ini, sel-sel dekat bawah esophagus tu dia akan bertukar daripada squamous cell ke goblet cell. Goblet cell ni sel-sel kelenjar lah yang mengeluarkan asid di dalam perut tadi. Apabila ini bertukar dan berlaku, keadaan ini kita panggil Barrett's esophagus. Barrett's esophagus ni apabila sel-sel tu dah bertukar, dia adalah dalam keadaan pre-malignant ataupun pra-cancer. Dan jika keadaan tidak terkawal dan langkah pencegahan daripada reflux ini tidak dihapuskan dan dibiarkan reflux tu berterusan, ia akan berprogres menjadi adenokarsinoma. Proses ini bukan berlaku dalam tempoh yang pendek. Selalunya reflux tu berterusan dalam tempoh 10 ke 15 tahun. Dan akan tetapi Barrett's esophagus ni, kalau kita dapat kesan dan kita dapat rawat, dia reversible dan kita boleh mengelakkan kanser itu daripada berlaku. Antara faktor lain yang menyebabkan risiko untuk adenokarsinoma ni adalah obesity. Obesity ni adalah penyakit zaman moden. Obesity ni dikaitkan dengan macam-macam penyakit dan salah satu adalah obesity ni dia menyebabkan reflux yang berpanjangan. Bagaimana obesity menyebabkan reflux yang berpanjangan? Obesity ni bila ada lemak banyak dekat bahagian perut, dia akan menekan rongga-rongga di dalam abdomen, dan apabila tekanan dalam abdomen itu meningkat, maka kandungan dalam perut itu akan mencari jalan keluar untuk mengurangkan tekanan tersebut. Kalau kita lihat dalam anatomi perut, di bahagian bawah ataupun di bahagian keluar kandungan dalam perut tu, dia ada injap yang kita panggil pyloric sphincter yang agak kuat berbanding dengan esophageal sphincter, gastroesophageal sphincter di bahagian atas yang relatively lebih lemah. Apabila tekanan itu meningkat, maka kandungan dalam perut itu akan mengalir melalui least resistance ataupun injak yang lebih lemah tadi dan menyebabkan erosion ataupun hakisan di bahagian permukaan bawah esophagus tadi. Kalau kita tengok gambar di sini, ini adalah gambar daripada endoskopi di mana kita melihat daripada dalam saluran makanan dari atas. So ini adalah junction di mana dekat bawah belakang yang gelap tu adalah perut, di sini adalah hujung esophagus. Sel-sel yang normal adalah sel yang berwarna pink kat tepi-tepi ni. Dan apabila dia terdedah kepada asid tu akan menyebabkan hakisan di sekeliling sel yang normal tu tadi. Dan ini dinamakan Barrett's esophagus yang kita panggil pra-malignant. Faktor lain yang menyebabkan kanser adalah merokok tegar. Merokok juga adalah penyebab kepada berbagai-bagai kanser. Bagaimana asap rokok menyebabkan kanser adalah asap rokok ni dia mengandungi banyak radikal bebas ataupun free radical. Free radical ni dia bertindak balas dengan sel-sel di permukaan dengan mana-mana sel yang dia bertemu dan menyebabkan kerosakan pada struktur genetik. Lantas behavior ataupun aktiviti sel yang normal tadi bertukar menjadi sel-sel yang tak normal, yakni sel-sel kanser. Antara faktor lain, faktor kekeluargaan itu susah kita nak elak. Kebanyakan kanser dia ada genetik yang menyebabkan sistem badan dia lebih lemah ataupun lebih prone untuk mengidap kanser. Untuk esophageal cancer, spesifik gene tu masih belum dijumpai dan insyaAllah dalam suatu hari nanti mungkin kita akan lebih memahami kanser esophagus melalui genetik apabila lebih banyak research dan informasi yang ditemukan di dalam literature. Simptom esophagus, kanser esophagus, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, tak lengkap masalah perbincangan kanser kalau kita tak berbincang mengenai apa itu simptom-simptom esophagus. Simptom esophagus esophageal cancer yang paling kerap
pesakit-pesakit akan komplain adalah yang pertama, masalah untuk menelan. Macam saya cakap tadi, apabila kanser itu tumbuh dan berkembang akan menyebabkan sebahagian daripada esophagus itu menjadi sempit. Maka apabila pesakit tersebut menelan makanan yang fruit bolus yang besar ataupun yang separuh lembut ataupun yang keras seperti nasi, roti dan lain-lain akan susah untuk dia nak mengikut bentuk yang sempit tadi. Maka apabila dia telan, makanan tu akan terasa macam tersangkut-sangkut. Dan apabila proses menelan tu dia rasa tersangkut-sangkut, makanya kebanyakan masa pesakit akan cuba merubah untuk nak adapt dengan keadaan dan mereka akan lebih untuk memilih makanan yang lebih lembut seperti bubur dan sebagainya. Dan apabila ini berlaku dan diagnosis untuk kanser esophagus itu tak dapat dibuat, maka kanser itu akan terus merebak dan akhirnya pesakit datang dalam keadaan yang sudah lambat. Apabila pesakit tidak dapat menelan ataupun tidak makan dengan konsisten, pesakit akan kurang zat dalam makanan, dalam nutrition seharian. Maka penurunan berat badan yang ketara dalam masa yang singkat. Bear in mind, tuan-tuan dan perempuan, penurunan berat badan ni adalah unintentional weight loss. Maksudnya penurunan berat badan yang tidak dijangka. Itu tak boleh samakan penurunan berat badan dengan orang yang exercise, tuan-tuan dan perempuan. Kanser ni juga dia boleh menyebabkan hakisan pada salur darah di permukaan esophagus. Dan apabila hakisan pada salur darah itu tadi berlaku, maka kapilari ataupun saluran yang kecil-kecil boleh pecah. Dan pesakit boleh untuk muntah darah. Apabila pendarahan berlaku di saluran atas saluran makanan ataupun upper gastrointestinal side, darah tadi dia akan mengalir ke dalam sistem penghadaman atau sistem usus, dan darah-darah yang sedikit tadi apabila dia melalui bahagian usus kecil, usus besar dan akhirnya dibuang melalui najis, struktur ataupun konsistensi darah tadi akan bertukar disebabkan oleh asid perut, disebabkan oleh bakteria yang berada dalam usus kecil, usus besar. Dia akan menukar konsistensi darah tadi yang daripada merah kepada warna kehitaman yang kita panggil melina. Akibat daripada berlaku pendarahan tadi, di samping kurang zat dan penurunan berat badan, maka pesakit tadi selalunya akan berada dalam keadaan yang melampau, kita panggil lethargic. So apabila ada tanda-tanda ataupun simptom-simptom yang disebut seperti tadi, kebanyakan masa kanser tu dah agak signifikan. Dan kalau ada, wajarlah anda ataupun siapa-siapa yang mengenali pesakit yang mengenai masalah tadi segera mendapatkan rawatan ataupun mendapatkan nasihat. Kenapa perlu bersegera untuk mendapatkan nasihat daripada pengamal perubatan? Sebab kanser di peringkat awal boleh dirawat. Dan pengesanan kanser di peringkat awal mampu menyelamatkan nyawa anda. Jika didapati anda berisiko untuk disebabkan mana-mana risiko yang dibincangkan seperti tadi, segeralah berjumpa dengan mana-mana klinik pakar pembedahan untuk mendapatkan nasihat dan siasatan lebih lanjut. So, apabila anda dah hadir ke klinik, apa yang akan berlaku? Okey. Apabila kita nak siasat mana-mana penyakit, kita tidak dapat lari daripada soal siasat untuk mendapat sejarah penyakit itu sendiri. So, apa yang akan berlaku adalah kita akan interrogate. Kita akan tanya mengenai simptom, kita akan tanya mengenai probability untuk kanser itu berlaku, adakah sakit yang simptom-simptom tadi boleh disebabkan oleh faktor-faktor lain, ataupun simptom-simptom tadi kalau kita tengok secara keseluruhan daripada sejarah kesihatan memang menunjukkan yang ada risiko tinggi untuk mengidap kanser. So, apa yang perlu kita buat selepas itu? Selalunya, kita akan mensyorkan pesakit untuk menjalani endoskopi. Apa itu endoskopi? Endoskopi ini adalah satu proses di mana kita akan memasukkan satu pipe
yang panjang di mana dalam part tu dia terdapat kamera, terdapat sistem lampu dan terdapat port untuk kita nak buat treatment. Nanti kita akan pergi ke gambar seterusnya. Macam mana kita nak buat endoskopi ni? Endoskopi ni sebenarnya is a day care procedure lah. Dia adalah prosedur untuk rawatan harian. Anda akan diminta untuk berpuasa semalaman bermula tengah malam sebelum prosedur, dan pada pagi prosedur itu sendiri untuk pesakit yang mempunyai penyakit darah tinggi boleh meneruskan ambil dengan air jumlah yang sedikit, akan tetapi untuk penyakit kencing manis dinasihatkan untuk berhenti daripada mengambil ubat kencing manis sebab kita takut nanti gula terlalu rendah. So pada hari kejadian anda akan hadir ke pusat rawatan harian dan kita akan counsel balik, kita akan ambil consent kebenaran untuk buat prosedur, dan daripada situ kita akan, bila sudah tiba giliran anda akan dibaringkan mengiring ke sebelah kiri. Dan bila anda baring ke sebelah kiri, kita akan memasukkan kamera itu tadi melalui mulut, dan lepas tu kita akan masukkan dalam esophagus. Di sini kita akan melihat struktur sekeliling esophagus, macam mana rupa kat dalam esophagus tu. Kita ada tengok sama ada permukaan dia adalah konsisten, sama ada permukaan dia ada ulcer ataupun permukaan dia ada ketumbuhan yang kita suspek kanser esophagus itu tadi. Rawatan OGDS ni dia bukan sekadar endoskopi di bahagian usus atas, bukan sekadar esophagus saja. So kita akan buat siasatan yang komplit, masuk ke rongga perut, kita akan melihat benda yang sama dan sampai ke bahagian awal usus kecil, iaitu bahagian duodenum, di duodenum pertama dan duodenum kedua. So, jika terdapat sebarang masalah, jika terdapat sebarang ketumbuhan ataupun sebarang ulcer yang kita nampak suspicious, biopsi akan diambil. Biopsi ini adalah rupa bentuk kerata rentas kamera endoskopi itu tadi. Ini instrument port, ada light source, ada tempat untuk kita tembak udara supaya dapat kembangkan esophagus dan perut dan usus kecil tadi, supaya kita dapat lihat permukaan dari dalam. Okey, dan ini adalah sumber kamera yang disambungkan ke sistem TV itu tadi. Okey, bila kita nampak lesion tu ada ketumbuhan atau lesion tadi, kita akan masukkan biopsi forceps. Biopsi forceps dia rupa dia macam ni. Dia panjang, ke ujung tu dia ada pemegang macam gunting. So bila kita nampak ada tisu, ada kanser dekat sini, biopsi forceps ni kita akan masuk melalui endoskopi tube tu tadi, melalui instrument port sampai ke kanser, dan kita akan menggunakan biopsi forceps ini untuk kita nak mengambil tisu tadi. Dan lepas kita ambil tisu tadi, kita akan tarik melalui instrumen port ni dan kita akan rawatlah sekiranya berlaku pendarahan. Adalah beberapa kaedah bagaimana untuk memberhentikan pendarahan. Apabila kita mendapat tisu itu akan dimasukkan ke dalam botol spesimen dan dihantar ke makmal untuk dinilai oleh pihak patologis. Patologis ni pakar dalam bidang mikroskopi untuk tengok sel, dan daripada patologis ni dia boleh confirmkan sama ada tisu atau ketumbuhan yang kita ambil tadi adalah kanser ataupun tidak. Okey. Sekiranya daripada tisu yang diambil tadi dan dihantar ke makmal, patologis dah confirm itu adalah kanser, apa akan berlaku seterusnya? Penting untuk setiap jenis kanser, bukan untuk esophagus saja, kita cerita secara keseluruhan, kanser mestilah disiasat untuk mengetahui tahap kanser ataupun staging of the cancer. Staging adalah proses yang penting untuk kita nak pastikan sejauh mana kanser itu telah merebak dan sejauh mana kanser itu telah berkembang. Sama ada dia adalah pada di kawasan sekitar ataupun telah pun merebak ke organ-organ utama seperti paru-paru ataupun hati. Kebiasaannya kebanyakan kanser sekarang, klasifikasi yang digunakan adalah daripada American Joint Committee on Cancer, AJCC. AJCC ni dia menggunakan 3 kriteria utama, iaitu T staging, iaitu tumor staging, iaitu kita uji dan kita siasat kadar besar kanser sama ada dia dah melewati lapisan-lapisan tertentu dalam satu organ, especially untuk
kanser esophagus ni, T staging ni dia berdasarkan layers ataupun lapisan mana yang dia telah mengakis ataupun merebak. N staging ataupun nodes adalah kelenjar limpa. Mesti anda tanya, kenapa kelenjar limpa ni penting? Kelenjar limpa ni adalah proses di mana badan cuba untuk check and balance. Sekiranya ada kanser ataupun ada apa-apa yang tak normal, dia darah akan mengalir ke kanser tersebut, dan daripada lepas darah mengalir ke kanser tersebut, dia akan mengalir untuk kembali ke jantung untuk proses pengepaman seterusnya ke seluruh badan. Apabila darah tadi mengenai sel-sel kanser, maka kelenjar-kelenjar limpa ni akan menapis dan menghalang perebakan. So apabila terdapat kanser di satu kawasan dan mengalir ke kelenjar limpa, bila kelenjar limpa itu didapati positif untuk kanser, maksudnya kita dah boleh simpulkan dekat sini yang kanser itu sudah mula merebak ke kawasan sekitar. Okey. Untuk M staging ataupun metastasis. Metastasis ni hanya akan kita ketahui melalui sistem imaging yang seterusnya, iaitu CT scan ataupun other imaging modalities lah. Untuk esophageal cancer, staging tak akan sempurna, tak akan complete kalau kita tak buat CT scan. Tujuan untuk CT scan ni adalah untuk nak tengok M staging, metastasis. Tujuan lain untuk CT scan adalah untuk kita nak plan lah macam mana sama ada kanser tu boleh dirawat, boleh dioperate ataupun sebaliknya. So ringkasan mengenai staging daripada yang kita bincangkan tadi, secara general, secara mudah hanyalah untuk kita fahami, dia ada di peringkat awal di kanser yang merebak di sekitar kawasan setempat di sekitar kanser utama, ataupun kanser yang telah merebak ke organ-organ lain dalam badan. Kebanyakan masa, kanser yang telah merebak ke organ dalam badan ni, kita sudah tak mampu untuk memberi rawatan. Akan tetapi, kanser di tahap 1, tahap 2 dan tahap 3, secara teorinya boleh untuk dirawat dan untuk dipulihkan. Akan tetapi, semakin tinggi tahap kanser itu, semakin tinggi risiko untuk kanser itu datang balik, ataupun kanser itu nak progress ke tahap akhir, itu tahap 4. Gambar dalam slide ni basically nak menunjukkan lapisan-lapisan yang ada dalam esophagus itu tadi, seperti mana yang kita bincangkan tadi. Apabila terdapat kanser di satu-satu kawasan, kita akan tengok staging dia daripada layer ni, permukaan. Okay, squamous cell epithelium tadi. Lapisan kedua adalah submucosa. Lepas tu ada dia punya muscle layer. Lepas tu ada lapisan luar yang membaluti esophagus. Apabila dia dah kanser tu sudah melalui setiap lapisan, dia ada, kalau kita tengok dekat sini, T staging sudah berubah. Lapisan awal jadi T1. Bila dah masuk lapisan kedua, dia jadi T2. Lapisan ketiga, dia jadi T3. Bila dah melebihi lapisan yang paling luar esophagus, dia jadi T4. Okay. T staging ni dia tak equal atau tak bersamaan dengan tahap 4. T4 bermakna untuk klasifikasi tumor itu sahaja dia sudah berada di tahap di kategori 4. Tahap 4 ni kita mengambil kira faktor kelenjar limpa dan merebaknya kanser ke organ-organ utama yang lain. Okey. Untuk gambar ini, apabila kanser itu sudah merebak, sudah melebihi lapisan-lapisan tertentu, kalau kita tengok kat sini, saluran limpa ni dia mengalir ke dalam saluran limpa utama, dan dalam saluran limpa utama ni dia ada banyak kelenjar. Kelenjar-kelenjar inilah yang akan menapis barang-barang tisu ataupun sel yang tak normal, termasuklah kalau ada jangkitan. Sebab tu kalau kita ada jangkitan, kelenjar limpa tu akan membengkak. Akan tetapi kalau kanser, bila kelenjar limpa tu sudah tak mampu untuk nak menapis sel-sel yang banyak, akan merebak ke limpa seterusnya. Itu yang kita panggil end staging ataupun node staging. Dan apabila dia sudah mengalir, sel-sel kanser itu dah melepasi kelenjar-kelenjar limpa itu tadi, kelenjar limpa sudah tak mampu untuk nak menapis sel-sel tu, maka dia akan masuk ke saluran darah utama dan akan merebak ke organ-organ yang penting. Antaranya adalah paru-paru, liver dan hati.
Sel-sel ni untuk organ-organ ni, organ hati dengan organ paru-paru is vital organ. Seseorang tu tak boleh hidup tanpa organ-organ utama yang disebutkan tadi. So, apa itu CT scan? CT scan ni adalah sejenis prosedur pengimajan. CT scan basically adalah satu proses di mana gambar diambil melalui radiation untuk melihat bagaimana ataupun sudah di tahap mana kanser itu berada. Bagi contohnya ni nampak esophagus kecil dekat situ. Bila sudah ada kanser dekat kawasan tu, dia boleh menyebabkan tersumbat, dan sebelum sampai ke kawasan tu, bila tersumbat, pressure akan build up. So, sebelum ke kawasan tu, biasanya esophagus tu akan berkembang, dia akan membengkak. Dan sekeliling tu dia akan nampak ada kelenjar-kelenjar limba yang membengkak, dan ada nampak fat stickiness. Bila kelenjar membengkak, bila inflame, tisu tu akan menjadi edema. Bila edema tu maksudnya dia banyak air. So CT scan dia akan nampak kawasan tu dia tak nampak kosong macam yang berada di dalam paru-paru. Ini adalah contoh mesin CT scan. Hampir sama dengan mesin yang kita ada dekat UiTM. Basically, secara amnya pesakit akan baring dekat tengah-tengah mesin ni, dan mesin katil ni dia akan bergerak masuk ke dalam, keluar. Untuk mesin CT scan ni dia akan ambil X-ray slice, maksudnya dia akan ambil image axial cut lah. Dia akan potong slice dari layer, dan daripada mesin CT ni kita akan tengok image yang seperti yang tertera untuk kita nak assess tahap kanser, the T staging, and kadang-kadang susah untuk kita nak tengok melalui CT scan, tapi kalau obvious is there. Yang paling penting kita nak tengok M staging, sebab bila dah ada metastasis, itu sudah merebak ke organ-organ utama. Walaupun kanser itu kecil, walaupun dia tak ada lymph node, dia sudah jadi tahap 4. Kita sudah pasti yang walau macam mana kecil sekalipun, kanser itu sudah masuk ke saluran darah dan sudah berada di organ-organ tertentu. Contohnya yang paling kerap adalah hati, dan apabila dia sudah sampai ke hati, dia boleh merebak ke mana-mana organ lain. So, apabila dia merebak ke banyak-banyak organ, kita tak boleh nak operate dan buang ke organ-organ yang vital sebab dia tak compatible with life. So, rawatan dia berbeza dengan di peringkat awal yang kita akan bincangkan di slide seterusnya. So, setelah selesai proses staging ni, kita akan plan rawatan berdasarkan tahap-tahap kanser itu tadi. Sebagaimana yang kita telah menyatakan seperti tadi, kebiasaannya tahap 1, 2 dan 3, kanser tersebut berpotensi untuk dipulihkan melalui rawatan. Rawatan ni ada banyak jenis lah. Rawatan dari segi ubat kemoterapi, radioterapi, operation. Ada rawatan-rawatan yang combine each. Tapi dia bergantung kepada beberapa faktor. Yang pertama, tahap. Yang kedua, bergantung kepada jenis kanser, sama ada squamous cell carcinoma ataupun adenocarcinoma. Dan yang ketiga, dia bergantung kepada keadaan pesakit itu sendiri. Setengah pesakit dia just ada kanser itu saja, dia tak ada kanser, dia tak ada masalah lain. Sebagai contohnya, tak ada masalah jantung yang serius, paru-paru dia masih okey, liver dia okey, dan dia seorang yang aktif. So boleh selamat untuk dia menjalani atau melalui proses operation tu adalah jauh lebih baik, dan kita lebih senang dan selesa untuk nak operate pesakit-pesakit seperti ini berbanding pesakit yang dia sudah berumur, usia lanjut, dia sudah ada masalah jantung yang serius, hampir ke arah lemah jantung yang ketara, dia ada masalah buah pinggang. So risiko dia untuk melakukan operation tu jauh lebih tinggi. So itu adalah faktor-faktor yang mana yang kita akan consider lah untuk memberi rawatan. Akan tetapi apabila kanser tersebut sudah berada di tahap 4, kebiasaannya rawatan moden sudah tak mampu nak merawat untuk memulihkan. Akan tetapi rawatan yang kita ada adalah untuk memperlahankan proses progression kanser tu dan melambatkan risiko komplikasi daripada kanser itu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Rawatan untuk kanser esophagus. Untuk kanser esophagus ni, rawatan yang kita kata definitif untuk pulihkan kanser adalah melalui pembedahan.
So bila kita kata dia ada kanser esophagus, rawatannya adalah untuk mengeluarkan esophagus tu. Dari segi istilah, surgery untuk esophagus kita panggil esophagectomy. Akan tetapi kebelakangan ini sudah ada banyak research dan ada banyak breakthrough dari segi kemoterapi dan radioterapi yang dapat membantu untuk membantu kadar pemulihan yang lebih tinggi dan lebih baik. Antaranya kita tengok ada setengah-setengah trial yang sudah publish dalam literature, dalam jurnal-jurnal. Ada yang mengesyorkan untuk diberikan rawatan neoadjuvant therapy. Neoadjuvant therapy ini adalah rawatan kemo ataupun radioterapi yang diberikan kepada pesakit kanser sebelum menjalani definitive operation. Okay, so bila kita kata neoadjuvant therapy ini memang rawatan yang diberikan oleh onkologis untuk persediaan sebelum menjalani operation. Kalau dari segi istilah, kalau kita panggil adjuvant therapy bermaksud rawatan kemoterapi dan radioterapi yang diberikan kepada pesakit setelah kanser itu dipotong dan dikeluarkan. Kenapa kita syorkan untuk neoadjuvant therapy ni? Neoadjuvant therapy bergantung pada jenis kanser itu juga. Kadang-kadang neoadjuvant therapy ni dia membantu untuk mengecutkan kanser tu. Bila kanser tu dikecut, kita lebih mudah untuk kita nak keluarkan kanser tu. Lebih senang untuk kita nak dapatkan clear margin. So, treatment untuk operation tu lebih orang kata apa, lebih mudah untuk mencapai objektif dia. Akan tetapi dia ada jenis-jenis yang tak sesuai untuk bagi neoadjuvant therapy. Kita tak bincang in detail lah untuk tujuan itu. Kenapa kita beri adjuvant therapy? Adjuvant therapy ni kita beri pada pesakit-pesakit kanser yang setelah kanser itu dikeluarkan dan laporan makmal patologi mengatakan kanser itu adalah kanser yang berisiko tinggi. Maka kemoterapi dan radioterapi disuggest atau dicadangkan untuk bertujuan menghapuskan sakit-sakit baki kanser yang kemungkinan telah merebak. Okey, ini adjuvant terapi ini kita akan decide balik berdasarkan faktor-faktor kanser itu daripada patologis dan kita akan tengok keadaan pesakit itu juga. Sebab kalau pesakit itu muda, kanser itu dikeluarkan tapi berisiko tinggi, ada potensi untuk kita nak pulihkan pesakit tersebut, maka adjuvant terapi adalah perlu. Akan tetapi kalau pesakit itu kita operate dalam keadaan dia sudah lanjut usia, sudah banyak masalah kesihatan, tapi kita buat operation tu untuk menghapuskan simptom dan kita cuba untuk memberi pemulihan, tetapi disebabkan oleh masalah kesihatan lain. Contohnya kalau jantung dia tidak cukup kuat, paru-paru dia sudah ada buah pinggang dia sudah ada masalah, fungsi hati dia sudah terganggu, mungkin ubat kemoterapi tidak bersesuaian. So dalam keadaan itu mungkin kita hanya akan offer untuk operation sahaja. Okey, gambar rajah ni basically adalah untuk menerangkan jenis-jenis rawatan berdasarkan stage tadi. Kalau kita tengok stage awal, semua surgical treatment. Okey, stage 3 kita bagi 2 dan 3 kita ada pre-operative therapy and then surgical treatment. Akan tetapi bila stage 4, kebanyakan masa kita sudah tak mampu untuk nak memulihkan kanser esophagus itu sendiri. So rawatan dia adalah untuk melambatkan ataupun mengurangkan komplikasi yang kita namakan palliative therapy. Di peringkat antara awal, kalau kita tengok daripada gambar rajah yang saya tunjuk tadi, layers di mana kanser itu mengakis, di permukaan sahaja kita boleh mengelakkan daripada buat surgery, tapi kita boleh buat endoscopic treatment. Akan tetapi endoscopic treatment kalau margin dia involve ataupun masa kita hantar ke patologi, segmen yang dibuang melalui kaedah endoskopi atau kaedah skop tadi,
ada margin dia tak clear, dekat sudut-sudut dia masih ada sel-sel kanser, maka stage dia akan di-upgrade dan dia still akan melalui surgical treatment. So basically untuk proses pemulihan definitif, surgical treatment is the mainstay of therapy ataupun adalah terapi utama. Okey, sebut sedikit mengenai pembedahan esophageectomy. Pembedahan esophageectomy terdapat beberapa kaedah lah. Ada yang menggunakan kaedah akses melalui perut, rongga perut sahaja, ada yang melalui rongga perut dengan rongga toraks, rongga dada, dan ada yang melibatkan rongga perut, rongga dada dan dekat bahagian leher. Bagaimana kita decide yang tu saya rasa a bit too technical, so kita skip dari segi kaedah tu. Walau bagaimanapun, dari segi prinsip dia, proses pembedahan untuk kanser ni yang paling penting kita mesti boleh mengeluarkan keseluruhan kanser tersebut dengan margin yang selamat. Okay? Sebab tu kalau kanser di peringkat di bawah esophagus dengan tengah esophagus, kebanyakan masa rawatan adalah esophageectomy. Akan tetapi kalau kanser tu berada di esophagus yang paling atas, kebanyakan masa kita kena tengok case by case. Kebanyakan masa kita tak boleh nak operate sebab kita tak ada margin dan technicality dia terlalu sukar. Yang kedua, faktor yang kita perlu ambil yang dari segi prinsip untuk pembedahan esophageectomy adalah salur darah dan kelenjar-kelenjar limpa yang berkaitan mestilah dapat dikeluarkan. Yang ni adalah penting untuk kita nak pastikan kalau kanser tu dah merebak ke limpa-limpa di mana untuk menapis sel kanser tu tadi, kita boleh gunakan itu sebagai post-operative staging. Maksudnya kita nak mengenal pasti tahap selepas kita operate dan kita keluarkan kelenjar-kelenjar limpa itu secara keseluruhan untuk kenal pasti sama ada kanser itu adalah kanser yang jenis yang berisiko tinggi ataupun berisiko rendah. Okey. Dan seterusnya dari segi prinsip untuk pembedahan salur penghadaman makanan ni, mestilah dia ada penstrukturan semula nak memastikan kesinambungan ada spelling error tadi, kesinambungan saluran makanan supaya apabila kita makan, makanan tu boleh melalui keseluruhan sistem penghadaman. Okay, dia tak terhenti dekat situ. Okay. So, bagaimana kita nak memastikan kesinambungan saluran makanan ni? Kalau kita buat esophageectomy, selalunya kita akan buat gastric pull-up. Maksudnya kita akan membentukkan semula bahagian perut ni supaya dia menjadi bentuk yang macam lohong yang panjang untuk kita gantikan sebagai esophagus. Itu yang paling kerap kita gunakan. Tapi dia ada banyak kaedah-kaedah lain yang digunakan. Sebagai contohnya, dia boleh mengambil sebahagian daripada usus besar, kita potong, kita tarik naik ke atas dan bawah ni tersambung. Dan kita sambung usus besar ke atas. Ni kita bagi colonic transposition. Yang itu kalau perlu kita tengok case to case dan akan dibincangkan oleh pakar bedah adat apabila sampai pada ketika itu. Okey. Selepas kita buat operation, apa-apa rawatan kanser mestilah ada follow up. Kita panggil rawatan lanjutan atau susulan. Okey, kenapa pula ada rawatan susulan tu? Sebabnya rawatan susulan ni adalah kita nak tengok selepas operation sama ada rawatan yang kita berikan itu memberi kesan yang baik terhadap pesakit. Yang kita nak pastikan kalau rawatan disebabkan oleh kanser, kita nak pastikan kanser itu dah pulih, kanser itu hilang. Dan jika terdapat tanda-tanda yang kanser itu berisiko tinggi, kita akan pastikan pesakit itu akan dirujuk kepada bahagian onkologi untuk mendapatkan rawatan kemoterapi seperti yang kita bincangkan sebentar tadi. Tujuan lain kenapa perlunya ada rawatan susulan untuk kanser, ini yang paling penting adalah untuk kita nak pastikan tidak ada tanda-tanda yang kanser itu datang kembali. Sebab macam saya cakap tadi, semakin tinggi tahap kanser di peringkat permulaan, semakin tinggi risiko untuk kanser itu datang kembali. So, kebiasaannya berapa kerap kita buat follow up ni? Untuk 2 tahun pertama, sebenarnya dia punya follow up adalah lebih kerap. Untuk tahun-tahun seterusnya, mungkin kita boleh jarakkan. Dia bergantung. Okey,
kalau kita tengok dari segi follow up yang saya masukkan dalam slide ni, ini adalah yang dicadangkan oleh pihak European Oncology Society. Okey, dicadangkan 2 tahun pertama setiap 3 bulan, 3 tahun seterusnya untuk sampai 5 tahun setiap 6 bulan, dan selepas 5 tahun rawatan susulan setiap 1 tahun. Itu adalah recommendation, tapi tak ada discrete guideline yang mengatakan ini adalah perlu. Setengah-setengah tempat dia akan hanya follow up berdasarkan symptoms. Okey. Apa yang akan berlaku di setiap rawatan susulan ni? Bila kita buat rawatan susulan atau surveillance, prosedur dia sama macam sebelum kita buat siasatan sebelum diagnosis kanser tu. Sebab tujuan utama macam saya cakap tadi adalah untuk mengenal pasti sama ada kes kanser tersebut berulang ataupun datang kembali. So bagaimana kita nak diagnose kanser? Melalui pemeriksaan klinikal, sejarah kesihatan pesakit dan pemeriksaan fizikal, ujian darah, endoskopi, dan kalau perlu CT scan. Bergantung kepada bagaimana keadaan pesakit pada ketika itu. Okay, so sebagai kita dah ke penghujung, just wrap up, kenapa pentingnya ada kesedaran tentang kanser, especially kanser esophagus yang kita bincangkan hari ini. Pengesanan awal boleh menyelamatkan nyawa. Itu salah paling penting. Rawatan lebih awal adalah lebih mudah dan lebih kurang komplikasi. Rawatan awal mampu memulihkan anda daripada kanser. Okay. Jadi, bersegeralah berjumpa dengan doktor anda jika ada petanda-petanda anda adalah pengidap yang kanser. Okay. Sedikit daripada hadis daripada Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan menurunkan ubatnya juga. So penting untuk kita sentiasa berikhtiar untuk menjaga diri dan mencari penawar kepada sebarang pesakit yang kita hidapi. Jadi dengan itu, saya kembali kepada pengurusi majlis. Sekian, terima kasih. Wow. Terima kasih sangat kepada Yang Berbahagia Dr. Muhammad Firdaus Syahni atas penerangan yang sangat mendalam bagi kanser esophagus sebentar tadi. Jadi, para hadirin sekalian, sudah tentu anda sudah jelas apatah lagi nyata bahawa kanser esophagus ni bukanlah sebarangan penyakit parah yang kita boleh macam letak ke tepi. Namun begitu, masih ramai lagi tak sedar tentang risiko kanser ini, termasuklah kesan-kesan kanser ini jika seseorang itu mengidap penyakit ini. Pasti para hadirin mesti ada curious sikit ataupun ada rasa ada sedikit kemusykilan tentang ataupun soalan dua yang ingin diutarakan kepada Dr. Firdaus. Jadi dengan itu kami sepanjang webinar ini kami telah pun membuka ruangan Q&A yang akan dibacakan sebentar lagi. Jadi anda masih lagi boleh mengutarakan soalan anda di dalam Q&A selagi kita ada masa. Tapi duka cita dimaklumkan bahawa sesi Q&A ini akan dijalankan sehingga 3.20 saya difahamkan oleh kerana beberapa kekangan yang tak dapat dielakkan. Jadi dengan itu, selaku moderator, saya ada beberapa soalan daripada pihak para hadirin untuk diutarakan kepada doktor. Pertama sekali, soalan ini datang daripada pengguna tiada nama. Dia tanya, adakah penyakit gastroesophageal reflux disease ataupun GERD juga merupakan risiko untuk mendapatkan kanser esophagus? Okey, dari segi gastroesophageal reflux disease ni itu adalah nama proper untuk masalah acid reflux seperti yang kita nyatakan tadi. Dan bagaimana acid reflux ini boleh menyebabkan kanser adalah disebabkan oleh keradangan berterusan di bahagian bawah esophagus itu sendiri. Jadi banyak sel-sel squamous cell dekat permukaan esophagus tu boleh bertukar kepada sel-sel intestinal cells ataupun kita panggil dari segi istilah medik intestinal metaplasia. Yang mana jika dibiarkan berterusan, dia boleh menjadi badan kita sudah tak mampu untuk nak kontrol progression ataupun menghapuskan sel-sel yang abnormal tadi, maka akan berlakulah perubahan ke arah dysplasia iaitu pre-malignant condition dan seterusnya boleh berterusan menjadi kanser jenis adenokarsinoma. Oh, jenis adenokarsinoma. Baik. Terima kasih doktor. Jadi kita akan teruskan pada soalan yang seterusnya. Apa akan jadi kalau pasien tu
dia menjalani endoskopi, doktor dah pesan dia suruh puasa semalam tapi dia tak puasa. Jadi bila kita buat endoskopi tu apa yang akan berlaku kalau pasien tu tak berpuasa? Kalau tak berpuasa bermaksud dia makan pagi tu. Betul? Either pagi tu ataupun malam tu. Malam tu dia memang boleh makan. Sebelum tidur tu kita nasihatkan dah kali terakhir untuk dia makan lah. Jika endoskopi tu dijadualkan untuk berlaku di pagi hari, selalunya kita bergantung pada keadaan pusat rawatan harian tu. Kalau kita ada kekosongan, kita boleh suruh pasien tunggu sehingga 6 jam selepas waktu dia makan dan kita boleh teropong seterusnya. Tetapi kalau it's pure elective dan dia dijadualkan pukul 8 pagi dan dia tak boleh nak tunggu, kita terpaksa menjadualkan dia ke hari yang lain. Baik. Ini disebabkan sebab kalau kita masukkan teropong dalam perut tu penuh dengan makanan, kita tak boleh nak assess properly dan bila kita tak boleh nak siasat dengan teliti, kemungkinan untuk kita terlepas sains ataupun petunjuk yang penting untuk mengatakan benda ini adalah kanser atau tidak. Dan jika kita terlepas pandang benda-benda ini berlaku delay dari segi diagnosis, maka bila dia datang seterusnya, kanser itu mungkin sudah merebak. Itu bahaya dia. Betul. Baik. Terima kasih sangat soalan yang diudarakan pada Dr. Sunta tadi. Jadi selain itu, ada beberapa orang yang macam masih curious lagi tentang kanser esophagus ni, macam mana kita boleh warisi ke penyakit ni ataupun kita boleh ke kesan benda ni awal-awal. Jadi doktor, tadi saya rasa kita dah ada bincangkan sebentar tadi dalam penerangan awal-awal tu, tapi doktor saya rasa boleh ulang balik kot, mungkin dia baru masuk kot. Okey, dari segi esophageal cancer ni, kita memang dapat, dari segi trend, kita memang dapat kesan yang ada komponen familiar, tapi dari segi gene yang spesifik, yang exact, kita masih belum jumpa. Baik. Untuk pengesanan awal, yang paling penting sekali kalau anda yang jenis daripada kumpulan berisiko. Sebagai contohnya, kalau dari segi squamous cell carcinoma, anda adalah perokok yang tegar, banyak minum alkohol. Ditambahkan pula dengan jika anda mengalami reflux yang berterusan, yang berpanjangan, maka risiko anda untuk mendapat kanser itu adalah sangat tinggi. So, jika anda dalam kategori yang sangat tinggi, berjumpalah dengan doktor anda dan dia akan screen balik. Dia akan buat penelitian dari segi sejarah klinikal sama ada anda dah tergolong dalam yang berisiko tinggi atau tak. Jika dah tergolongan dalam golongan yang berisiko tinggi, dicadangkan untuk menjalani rawatan endoskopi untuk kepastian. Baik. Jadi terima kasih atas penerangan doktor. Ini soalan seterusnya datang daripada Amirah binti Bazli. Soalan dia tanya tentang apakah punca kanser esophagus. Maksudnya macam ada tak punca yang apa panggil, yang memang kalau ada benda tu confirm akan dapat kanser esophagus. Dan soalan dia juga, adakah kanser ni dia ada mutasi ni memainkan peranan dalam development kanser ni? Tolong ulang balik soalan, saya macam tak clear. Soalan dia, apakah punca kanser esophagus dan adakah mutasi memainkan peranan dalam kanser esophagus? Punca esophagus 100% susah kita nak pinpoint to which one is which. Tapi dari segi kumpulan yang berisiko, yang mestinya saya cakap tadi, kalau ada berlaku keradangan yang berpanjangan, bukan sahaja di esophagus, malah di mana-mana kawasan dalam badan kita, keradangan yang berpanjangan, dia boleh menyebabkan sel-sel tu untuk adapt. Bila adaptation proses tu berlaku sesuatu yang tak normal ataupun badan tu tak mampu nak menghapuskan sel-sel yang berlaku adaptasi tadi, maka sel-sel tu boleh berkembang dan merebak menjadi tanpa kawalan. Itu yang kita panggil sebagai kanser. Soalan yang kedua, apa tadi soalan kedua? Adakah mutasi memainkan peranan dalam kanser esophagus? Mutasi. Okey, dari segi mutasi itu saya tak ada jawapan dia buat masa ni. Tapi from the general perspective, dari segi teori, kanser biasanya berlaku mutasi. Sebab bila berlakunya mutasi, maka behavior dia atau keadaan sel tu akan berubah. Dan bila dia berubah, dia boleh jadi di luar kawalan dan itu akan jadi kanser. Tapi spesifik untuk esophagus, dia tak ada jawapan dia buat masa ni. Baik. Terima kasih doktor. Dan ini juga soalan seterusnya daripada pengguna tiada nama. Dia tanya,
Adakah pesakit ini dalam keadaan sedar ketika memasukkan tube endoskopi ke dalam rongga tekak? Okey, untuk endoskopi selalunya kalau saya akan bagi ubat pelali. Tujuan dia adalah untuk memberi keselesaan kepada pesakit, dan yang kedua supaya pesakit tak traumatized dengan prosedur tersebut. Dan jika perlu untuk melakukan endoskopi seterusnya, trauma tu tak bermain dalam fikiran dia lah, supaya dia tidak teragak-agak untuk menjalani rawatan susulan. Tapi dia bukan tidur sepenuhnya macam operation ya. Kita bagi pelalian dan dia cuma separuh sedar dan tak ingat apa-apa. Dia bukan macam general anesthesia untuk operation. Jadi dia macam half conscious lah kiranya. Semi-conscious, correct. Semi-conscious, alright. Jadi ini pun ada beberapa soalan yang macam menarik jugalah. Selalunya patient ni ramai dia present kat stage mana ni? Yang kita selalu nampak kat klinik. Dekat Malaysia, berdasarkan National Cancer Registry seperti yang dibentangkan tadi, 80% rakyat Malaysia dia datang dah kebanyakan dah tahap ketiga dan tahap keempat. Dari segi pengalaman saya sendiri, yang mana yang kita dah jumpa esophageal cancer, kebanyakannya memang sudah dekat tahap 4 dan tak banyak yang kita boleh offer. Antara faktor-faktor yang ini berlaku adalah sebab kita di Malaysia, kita tak ada lagi screening proses ataupun sistem pengesanan awal kanser-kanser seperti esophagus. Dia tak macam colorectal cancer yang mana screening proses tu dah established. Macam prostate cancer pun dia ada screening proses. Opportunistic screening, dia ambil PSA, ujian darah. Tapi esophagus kita tak ada lagi yang seangkatan dengannya. Dan mungkin di masa hadapan kita boleh establish benda tu. Allah Alam. Hopefully akan ada lah. Tu pun meskipun kalau kita tahu bahawa kanser esophagus ni boleh menyebabkan kematian, tapi kita masih lagi tak dapat sesuatu sistem yang di-establish lah untuk nak prevent dia punya progression stage kanser ni kepada stage 4. Macam mana? Tak, meskipun macam kita tahu yang kanser ni boleh membunuh, kita kat Malaysia masih lagi tak dapat membina sebuah sistem untuk nak make sure kita boleh dapat detect patient tu pada stage awal. Macam tu. Sistem tu bukan kata hanya di Malaysia, dekat tempat kebanyakan negara yang maju pun tak ada. I see. Sebabnya kita tak boleh nak teropong semua orang dalam satu negara tu. Kita dari segi healthcare services kita ada limitation. Oleh yang demikian, siapa yang berada dalam kumpulan yang berisiko digalakkan untuk datang untuk buat screening. I see. Okay, kita tak teropong semua orang. Alright, terima kasih doktor. Kita nampaknya ada lebih masa sedikit, jadi saya akan teruskan beberapa soalan daripada para hadirin. Jadi ada seorang pengguna ni, dia tanya, adakah rawatan kanser ni mahal? Soalan yang paling common sekali pernah dengar kat klinik. Rawatan untuk kanser, kalau melalui government, kalau daripada hospital government, rawatan ni adalah sangat minimum. Kerajaan kita subsidize banyak. Kalau pergi dekat private, definitely memang mahal. Kalau untuk government services, bergantung pada jenis kemoterapi, jenis radioterapi. Dan setiap sesi tu saya tak boleh nak bagi exact numbers, tapi saya boleh katakan harga untuk cost untuk services onkologi dekat Malaysia memang minimum. Alright. Jadi kita dah tahu tadi bahawa kanser esophagus ni boleh membunuh, tetapi untuk patient yang datang pada macam stage 2, stage 3, diorang punya jangka hayat diorang tu berapa lama agaknya daripada soalan daripada seorang pengguna ni? Jangka hayat sakit kanser esophagus ni. Jangka hayat, kalau yang last saya terbaca dalam jurnal, that was in 2015 kalau tak salah. Jangka hayat untuk rata-rata pesakit kanser esophagus, 21% akan survive dalam masa 5 tahun. Akan tetapi sekarang ni kalau kita tengok ubat-ubat kemoterapi, radioterapi sudah semakin canggih. Dah banyak benda-benda ubat-ubat baru yang dijumpai. Dah ada targeted therapy, apa semua. Tapi dari segi application dia, yang tu wallahu alam. Mungkin kita rasa survival rate dia sudah semakin baik. Tapi the exact figures tu kita belum ada. Alright. Okay. Terima kasih sangat doktor atas jawapan tadi. Soalan seterusnya, ada pengguna yang curious jugalah. Penggunaan MRI ni, bolehkah dia guna untuk nak detect kanser tu terus? Kanser esophagus.
penggunaan MRI. Ya. Maksudnya MRI itu sebagai diagnostic tool. Okey, dari segi diagnosis, kita kena satu, kita kena ada clinical suspicion. Clinical suspicion ni adalah sejarah klinikal dan pemeriksaan lah. Yang kedua, kita kena ada confirmation. Confirmation ni melalui tissue biopsi. So, kalau kita tengok tissue biopsi, MRI kita tak dapat tissue biopsi. Kita just hanya akan dapat image yang mengatakan ada keadaan dalam struktur tertentu, satu organ tu adalah tak normal. So, daripada situ kita hanya boleh suspect dan kita tak boleh nak confirm, kita tak boleh nak comfortably kata itu adalah kanser. Dan kita tak akan dapat mampu untuk nak membezakan jenis-jenis kanser itu sendiri. Alright. Okay, terima kasih doktor. Soalan seterusnya datang daripada soalan pengguna anonymous juga, tapi saya tak tahu dua orang ni mungkin sama atau tidak, tapi soalan dia ada hubung kait. Soalan daripada pengguna pertama ni, dia tanya, adakah pesakit boleh mendapat kanser esophagus ni buat kali kedua walaupun telah menjalani rawatan dan pembedahan? Dan soalan yang keduanya pula, adakah komplikasi esophagectomy ni, apakah komplikasi esophagectomy dan juga success rate bagi rawatan pembedahan tersebut? Okey, dari segi kanser tu boleh datang kembali, jawapan dia yes. Sebab tak ada yang definitif yang mengatakan kalau kita rawat benda tu boleh pulih dan dia boleh datang balik. Dia boleh jadi kanser yang berbeza. Okey, macam tadi squamous cell dia berdapat adeno ataupun sebaliknya. Dan even though kalau kanser jenis yang sama pun, lepas kita dah completely resolve benda tu, dia still boleh datang balik. There's no 100% sure yang lepas kita rawat, benda tu sudah tak ada. Melainkan kita dah buang esophagus tu secara keseluruhan lah. Oh, alright. Okay, kalau tak ada esophagus tu, tak adalah kanser esophagus, dia kanser lain lah. Tetapi dari segi complication, kelenjar limpa ataupun lymph node metastasis, benda tu boleh datang balik dari in terms of in terms of metastasis complication rather than datang daripada esophagus itu sendiri. I see. Okay. Alright. Success rate untuk esophagectomy bergantung kepada tahap kanser itu juga. Okay. Kalau satu bergantung pada tahap kanser, yang kedua bergantung kepada kedudukan kanser, dan yang ketiga bergantung kepada jenis operasi yang kita buat. Okay. Dan success rate itu bergantung juga. Saya tak boleh nak quote dekat sini in terms of berapa persen. Tapi selalunya kita akan be very selective in terms of kita punya patient selection. Kalau kita rasa keadaan patient factor dari segi keadaan pesakit tadi tak bersesuaian untuk operation, maybe operation tu is a success, but the overall outcome patient tu mungkin tak boleh survive in terms of dia punya operation. Itu pun kita ambil kira salah satu kriteria untuk kita nak offer operation ke tak. Alright. In terms of dia punya value, saya tak boleh nak quote kat sini, minta maaf. Tidak mengapa. Jadi kiranya the success rate ni pun bergantung pada case to case basis lah rasanya. Success rate tu kita boleh tengok in terms of overall rate, dan dia berbeza daripada institute to institute lah. Kalau kita tengok success rate untuk esophagectomy ni is a morbid procedure lah, sebab dia melalui beberapa rongga dalam badan. Macam saya cakap tadi, dia perlu melalui rongga perut, rongga abdomen, perlu melalui rongga thorax, dan in certain cases dia perlu melalui rongga-rongga, bukan rongga, dia perlu ada dissection dekat leher sekalipun. Dan jika makin banyak kawasan yang kita perlu explore, kemungkinan untuk berlaku error dekat situ ataupun komplikasi dekat situ pun lagi tinggi. Tadi ada tanya pasal komplikasi juga kan. Komplikasi ni dia bergantung, dia kita boleh bahagikan kepada komplikasi awal dan komplikasi yang lambat lah. In terms of komplikasi awal, bergantung kepada dekat mana anastomosis tu, kat mana yang kita sambung tu. Kalau anastomosis tu dekat thorax dan berlaku kebocoran, dia boleh dapat mediastinitis, keradangan pada rongga thorax berdekatan dengan selaput jantung apa semua. Dan jika anastomosis dekat thorax, dia boleh dapat abscess. Abscess ni maksudnya macam bisul lah, yang ada kumpulan nanah. Okay, bila kita perlu melalui rongga thorax, boleh berlaku kecederaan pada paru-paru, menyebabkan pneumothorax, menyebabkan infection. Okay. I see. Dan kalau
bila kita nak buat operasi esophagus, kita perlu buang esophagus tu, kita perlu restructure, reconstruct. Okay? Kita reconstruct, kita ambil sebahagian daripada perut, kita buat gastric pull-out ataupun gastric conduit. Kadang-kadang saluran darah yang supply ke gastric conduit tu boleh tercedera, boleh dispasm dan dia boleh bocor. Kan gastric conduit itu sendiri boleh necrose, kurang dapat darah dan sebagainya. So dari segi secara keseluruhan, morbidity disebabkan oleh prosedur ini memang tinggi sebab disebabkan oleh faktor-faktor tadi lah, dan komplikasi pun berkaitan dengan dengan faktor-faktor tu lah. I see. Okay. Terima kasih sangat doktor atas penerangan yang detail juga lah kat situ. Saya harap para hadirin dapat benefit lah daripada penerangan doktor tadi. Jadi ada juga yang tanya, kita belajar bahawa ada dua jenis kanser bagi kanser esophagus, iaitu squamous cell carcinoma dan juga adenocarcinoma, kan doktor? Dua jenis kanser utama. Dia ada lagi kanser kecil-kecil yang kita tak bincangkan kat sini lah. Tak apa. Tapi ada seorang pengguna ni dia tanya, ada ke perbezaan rawatan antara dua jenis esophageal cancer tadi yang kita bincangkan? Okey, kalau adenocarcinoma kebanyakan masanya dia berlaku dekat distal ataupun lower esophagus bahagian bawah lah. Macam saya cakap tadi, kalau kanser esophagus tu berlaku dekat bahagian esophagus atas, risiko untuk operasi dia sangat tinggi. Okey, dan yang dekat esophagus atas ni sebenarnya adalah squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma, kalau kita tengok, kita dah buat staging, dah tengok risiko dia mungkin masih di peringkat awal, tetapi dia bukan kandidat yang sesuai untuk operation. Dia ada sesuatu yang dinamakan definitive chemoradioterapi, yang mana kita bagi rawatan kemo dengan radioterapi secara definitif untuk mengecutkan sel kanser itu tanpa operation. Alright. Jadi secara keseluruhannya kita telah pun menjawab hampir semua soalan daripada para hadirin, dan kita juga ada sedikit masa lagi untuk nak berluangkan, ada lebih kurang 8 minit. Jadi saya akan ada beberapa feedback lah daripada audience. Salah satunya seorang pengguna kata good explanation doktor, dengan tanda seru 2 kali. Jadi alright. And another one dia kata ni, hi Dr. Firdaus, thank you for this amazing sharing. I have one question. Oh, ni dia puji dulu baru tanya soalan. Alright. Okay, tak apa. Teruskan. Alright. So dia ada satu soalan. Patient with underlying hiatus hernia with frequent gastric reflux. What is your point of view on repairing the hernia? Sebab we are worrying of the risk developing the esophageal cancer after long period of gastric reflux tu. Okay, bila seseorang tu ada gastroesophageal reflux disease, rawatan yang kita sebenarnya kita akan buat siasatan dulu. Okay, kita akan tengok buat endoskopi, kita akan tengok dari segi dia punya anatomical defect in terms of hiatus hernia. Hiatus hernia ni pun dia ada banyak jenis. Okay, dia ada yang sliding, dia ada rolling. Kita tak perlu go to the technicals lah. But the complication of hiatus hernia ni kebanyakan masa adalah disebabkan oleh reflux itu sendiri. Bila dia ada hiatus hernia, injap secara semula jadi dengan diaphragm yang membantu dari segi kawalan sphincter ataupun normal physiology ataupun natural barrier untuk mengelakkan asid perut naik ke esophagus itu sudah terganggu. I see. Jadi efisiensi untuk injap, untuk prevention daripada acid reflux sudah terganggu dan dia lebih berisiko untuk mendapatkan reflux. Bila reflux itu sendiri berlaku, kita kena tengok sama ada reflux tu adalah kritikal dan reflux tu menyebabkan komplikasi. Komplikasi dalam reflux ni kita tengok dari segi dia ada betapa teruknya dia ada esophagitis, and then kita tengok sama ada dia ada Barrett's esophagus atau tak, seperti mana yang dalam gambar tu tadi lah. Kalau reflux tu dah sampai tahap dia ada Barrett's esophagus, rawatan dia perlu menjalani prosedur untuk anti-reflux prosedur. Anti-reflux prosedur ni dia ada banyak jenis. Ada yang anti-reflux prosedur yang secara tradisi dia buat fundoplication. Fundoplication ni sejenis operation lah basically. Operation untuk fundoplication ni basically dia menarik kembali struktur perut yang dah slide naik ke bahagian rongga dada tu. Okay, and then dia akan ikat balik bahagian atas perut tu supaya dia tak slide naik ke atas, and then dia akan wrap fundus perut
Fundus perut tu bahagian perut yang dekat luar yang kata apa, yang mengembang tu, untuk menjadikan benda tu adalah sebagai barrier daripada perut tu nak slide naik ke atas, di samping mengetatkan injap tersebut untuk mengurangkan risiko reflux tersebut. Alright. Tujuan utama anti-reflux procedure ini adalah tak lain tak bukan, satu, untuk mengurangkan risiko kanser, di samping memberikan keselesaan dan mengurangkan simptom. Alright. Okay, terima kasih sangat doktor. Saya rasa ini soalan last kot, sebab mungkin orang ni mungkin dia masuk separuh jalan tadi. Soalan dia datang daripada Najmi Hakiki. Soalan dia bermula sebegini. Assalamualaikum doktor. Boleh saya tahu kanser esophagus ni boleh merebak ke organ ataupun kawasan lain dalam badan? Okay, secara prinsipal je, kalau kanser tu dia boleh merebak melalui beberapa cara. Okay, kalau kanser esophagus in specific, dia boleh merebak ke kawasan sekitar. Dia bergantung pada di mana kanser itu sendiri. Kalau kanser itu berada dekat bawah hampir dengan rongga perut, dia boleh merebak ke organ-organ bersebelahan ataupun berdekatan. Okay. Dan apabila kanser itu dia dah merebak dan menghakis ke dalam saluran darah, boleh berlaku pendarahan, dan sel-sel kanser tersebut boleh merebak melalui saluran darah itu juga. Okay. Itu cara kedua kanser merebak. Cara ketiga adalah melalui kelenjar limpa. Okay, sebab tu yang kita katakan tadi melalui limfatik, dia punya lymph node tu, kenapa kita kena keluarkan. Satu adalah untuk kita nak tengok sejauh mana kanser tu dah merebak. Yang kedua, kenapa kita keluarkan limpa tu adalah untuk staging lah. Dan jika kanser tu berlaku pada esophagus yang berada dalam lower esophagus, 4 ke 5 cm esophagus yang bawah tu berada dalam rongga abdomen ya. So kalau kanser tu berada dalam abdomen, dia boleh merebak melalui direct spread dalam abdomen, kita panggil transcoelomic spread. So basically kanser ni dia ada 4 cara untuk kanser tu merebak. Alright. Jadi saya rasa setakat itu sahaja masa kita ada untuk webinar kali ini. Terima kasih sangat doktor kerana sudi menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh para hadirin sekalian. Sekali lagi ingin saya mengucapkan ribuan terima kasih daripada pihak USSA kepada Dr. Muhammad Firdaus selaku penceramah kita pada webinar kanser esophagus pada kali ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin hadirat sekalian atas kesudian untuk bersama-sama menghadiri webinar kesedaran kanser esophagus. Kami memohon maaf atas segala kekurangan dalam program kali ini. Semoga kita bertemu lagi dalam program yang akan datang. Sebelum kita menghadiri webinar langsung ini, saya ingin memaklumkan kepada para hadirin untuk mengisi kehadiran anda